Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan Muallimah Najibah dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. InsyaAllah untuk hari ini Muallimah akan ajar murid-murid bina ayat menggunakan kaedah salak. Okey, menggunakan kaedah salak. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita tadah tangan dan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Muallimah rasa semua murid tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan salak, S-A-L-A-K. Salak ni merupakan kaedah yang dicipta khas oleh Dr. A. Rahman Harun. Pengasas dia Dr. A. Rahman Harun merupakan pensyarah di ITG Bangi. Dialah yang mencipta kaedah ni. Supaya murid-murid boleh bina ayat dengan cara mudah dan senang untuk awak faham. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan salak. Okey, salak, S-A-L-A-K. Okey, salak, S yang pertama, akronim dia, salak ni merupakan akronim. Okey, S ni untuk S untuk siapa? S akronim untuk siapa? A untuk activity. Okey, L untuk lokasi. Lokasi ataupun tempat. Yang seterusnya, A yang kedua untuk alatan. Untuk alatan. Okey, K, huruf akronim yang terakhir ialah K. K untuk keterangan. Keterangan. Okey. Muallimah akan jelaskan. Okey, S yang pertama untuk siapa. Okey, siapa ni merupakan awak kena menamakan ataupun menamakan pelaku ataupun watak di dalam ayat awak tu, di dalam ayat yang hendak dibina. Okey, yang kedua ialah aktiviti. Okey, aktiviti merupakan perbuatan yang sedang dilakukan oleh pelaku. Aktiviti merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Okey, seterusnya lokasi ataupun tempat. Lokasi ataupun tempat merupakan lokasi ataupun tempat yang berlangsungnya aktiviti ni. Tempat berlakunya aktiviti di mana? Okey, ni untuk L. Okey, seterusnya untuk alatan. Alatan merupakan alatan yang digunakan oleh pelaku. Okey, alatan yang digunakan oleh pelaku untuk membuat aktiviti ni. Dia menggunakan apa? Okey, seterusnya ialah keterangan. Okey, keterangan merupakan pelengkap bagi aktiviti yang sedang berlaku. Keterangan merupakan pelengkap bagi aktiviti yang sedang berlaku. Okey. Sekarang Muallimah nak bagi contoh bagaimana nak bina ayat dengan mudah menggunakan kaedah salak. Okey, tadi Muallimah dah terangkan apakah maksud yang mewakili siapa, aktiviti, lokasi ataupun tempat ni, alatan dan keterangan. Okey. Sekarang ni Muallimah akan bagi contoh cara untuk bina ayat dengan mudah. Okey, sekejap. Okey, ayat yang pertama, Muallimah bagi contoh ayat yang pertama. Siapa? Siapa? Kebiasaannya awak tulis bubuh nama orang. Okey, siapa contoh Muallimah ambil nama Mujahid.
Okey. Mujahid. Mujahid aktiviti. Contoh Mujahid tengah buat apa? Contoh Mujahid memancing. Memancing ikan. Lokasi ataupun tempat ni, okey, biasa orang memancing ni memancing kat mana? Okey, memancing di contoh di sebatang sungai. Okey. Alatan. Okey, kita tengok pula alatan. Biasanya orang memancing menggunakan peralatan apa? Menggunakan joran. Okey. Mujahid memancing ikan di sebatang sungai alatan dengan menggunakan sebatang joran. Okey, keterangan. Ada lagi keterangan dia. Contoh, menggunakan sebatang joran yang baru dibelinya. Yang baru dibelinya. Okey, ini merupakan contoh yang pertama bagi pembinaan ayat menggunakan kaedah salak. Okey. Contoh mukadimah baca ayat yang penuhnya macam mana? Okey. Siapa mewakili Mujahid? Okey, Mujahid memancing ikan aktiviti di sebatang sungai, lokasi ataupun tempat, alatan dengan menggunakan sebatang joran, keterangan yang baru dibelinya. Okey, yang ni merupakan contoh yang pertama bagi untuk bina ayat menggunakan kaedah salak. Okey, mukadimah bagi lagi contoh yang kedua. Okey, contoh yang pertama ni mungkin awak rasa panjangnya ayat. Satu ayat ni panjang. Okey, awak boleh ambil, awak boleh buat ayat menggunakan kaedah salak juga. Tapi contoh awak tak usah bubuh alatan. Awak hanya ambil ke apa? Mujahid memancing ikan di sungai. Tu sahaja. Tu pun dah cukup lengkap dah ayat tu. Awak ambil ke apa? Siapa, aktiviti, lokasi ataupun tempat. Cukup 3 tu pun dah lengkap ayat. Tak perlu ambil hak ni pun tak apa dah. Okey. Mukadimah bagi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Siapa? Siapa? Contoh awak nak ambil nama kawan awak siapa? Afiq. Okey, Afiq. Aktiviti. Afiq buat apa? Afiq contoh mengayuh basikal di mana? Lokasi. Contoh lokasi. Di kawasan rumahnya. Okey. Ni pun dah lengkap. Walaupun awak tak ada keterangan dan alatan ni tak ada. Okey, walaupun hak ni tak ada, cukup dah. Ayat ni sudah lengkap. Yang pertama, Mujahid memancing ikan di sebatang sungai dengan menggunakan sebatang joran yang baru dibelinya. Yang kedua, awak tak ada ni alatan dan keterangan. Awak terus ambil 3 akronim ni sahaja. Awak ambil SAL sahaja. Afiq mengayuh basikal di kawasan rumahnya. Di kawasan rumahnya ni maksudnya aktiviti lokasi lah. Okey, mengayuh basikal perbuatan dia, aktiviti dia. Afiq ni merupakan siapa? Iaitu nama lah. Awak kena bubuh nama orang ataupun bukan nama orang pun kata nama.
Okey. Lagi contoh lagi Mukadimah bagi lagi contoh. Contoh awak nak ambil dua ni sahaja. Siapa dan aktiviti sahaja. Okey, contoh. Contoh yang pertama, awak tak usah berubah nama orang, tapi awak nak berubah kata nama. Okey, murid. Murid. Okey, aktiviti. Okey, aktiviti ke apa? Murid-murid sedang belajar. Sedang belajar ni merupakan aktiviti. Belajar ni merupakan perbuatan. Bila perbuatan dia masuk dalam kategori aktiviti. Sedang belajar. Contoh awak nak bubuh juga. Ni nak buat ayat sampai di sini sahaja pun dah cukup. Kalau nak tambah ayat tu lagi panjang, awak tambah lokasi. Di mana? Murid-murid sedang belajar di rumah, contoh. Ataupun di sekolah. Boleh juga. Mana-mana pun boleh. Okey. Mukadimah harap murid-murid boleh faham apa yang Mukadimah sampaikan. Dan Mukadimah rasa inilah antara salah satu kaedah ataupun cara untuk awak bina ayat dengan cara yang paling mudah. Paling mudah sebab dia bagi dah ke awak dia bagi dah kepada awak gapo awak nak isi dalam ayat tu, awak cuma isi je. Contoh hak ni awak nak tukar orang lain pun boleh. Aktiviti contoh awak tukar Mujahid gapo? Mujahid membaca, contoh. Membaca ni kan merupakan perbuatan kan, aktiviti. Membaca. Mujahid membaca. Lokasi Mujahid membaca buku. Tambah sikit. Mujahid membaca buku di dalam bilik. Okey, tu pun dah cukup dah. Ia jadi ayat. Ayat yang lengkap dah. Ni kira tak ada. Alatan dan keterangan kira tak ada. Untuk awak bina cukup 3 ni pun tak apa dah. Dah lengkap dah ayat. Okey, untuk awak nak buat keterangan dan alatan tu mungkin ayat panjang lagi. Bina ayat menggunakan perkataan berikut. Yang pertama, menonton. Kedua, membaca. Ketiga, menyiram. Keempat, memanjat. Kelima, memandu. Latihan hendaklah dibuat dalam buku tulis bahasa Melayu. Mukadimah harap kalau tak faham boleh terus tanya Mukadimah, dan insya-Allah untuk akan datang Mukadimah akan bagi lagi keterangan berkenaan dengan pembinaan ayat ni menggunakan kaedah salat lagi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.